سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Dikasihi Tuan Imam, seterusnya Aljatan kuasa para jemaah muslimi dan muslimi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dapat kita hadir untuk mendirikan kefarduan solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan para jemaah sekalian untuk kita meneruskan kerja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk meneruskan kehidupan kita berlandaskan kepada syariat seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersepena kita berada di bulan Rabiul Awal yang sudah sinonim dengan kita sebagai Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat para jemaah sekalian di sana sini meraihkan ataupun menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita menyambut Maulidun Nabi? Maka jawapannya ialah untuk kita menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada tuntutan ataupun kewajipan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu Rasulullah ni adalah susut tubuh badan yang menjadi contoh tauladan kepada kita, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada fahaman kita tidak ada cara hidup kita melainkan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup Nabi yang Nabi bekalkan kepada kita tiga, tuan-tuan para hadirin sekalian. Jadi ustaz ingat, kalau tuan-tuan faham tiga ni, insya-Allah dia tidak akan jadi masalah dalam kehidupan kita. Tidak timbul pertikaian, tidak timbul masalah yang boleh membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Tiga benda yang kita kena faham bermaksud apabila kita berbicara ataupun berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena faham tiga ni para hadirin sekalian? Supaya kita tahu tiga macam ataupun tiga jenis hak Nabi ni, hak Nabi tinggalkan kepada kita, yang Nabi pesankan kepada kita ni, kita tidak akan berada dalam keadaan yang kita sebut kesepitan ataupun duduk dalam keadaan tidak ada jalan keluar ke arah kebaikan. Pertama, bila mana kita bicara ataupun berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asas yang pertama kita kena faham pada tiga bermaksud dengan apa yang disebut dengan sunnah, ialah pertama yang disebut dengan perkataan daripada Nabi. Bila mana keluar daripada bibir mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni para hadirin sekalian, dia bukan keluar dalam bentuk nafsu, dia bukan keluar dalam bentuk keinginan Rasulullah semata-mata, tetapi keluarnya daripada yang disebut sebagai wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bila mana keluar daripada bibir mulut Nabi, semua wahyu. Dia tidak ada sifat keluar seperti mana manusia biasa, keinginan nafsu, tidak. Semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang disebut dengan apa dia perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila mana berinteraksi dengan sunnah, kita kena faham tentang perbuatan Nabi. Nabi buat apa para hadirin sekalian yang lahir daripada wahyu juga. Tidak ada perbuatan Rasulullah ni buat mengikut hawa nafsu seperti manusia ataupun seperti orang biasa buat. Semua wahyu. Wa imma benda yang diam pada Nabi SAW.
Nabi tak bergerak, itu pun sunnah. Nabi tidak bergerak dengan arti kata dalam berkaitan dalam perbuatan Nabi untuk memberi contoh kepada umat baginda, maka itu dinamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang kita sebut sebagai takrir, pengakuan Nabi. Nabi buat pengakuan, iaitu pengakuan yang lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan sunnah. Bila mana kita faham tiga ni para hadirin sekalian, maka kita duduk dalam keadaan, insya-Allah kita duduk dalam keadaan berinteraksi dengan sunnah sebaik-baik dalam kehidupan. Kalau kita tak faham tiga ni, maka kita akan bercanggah di antara satu sama lain. Hak tu timbul perkataan, timbul perbuatan, timbul pengakuan, yang sampai orang mengaku dirinya jadi Nabi, orang mengaku dirinya lebih molek pada Nabi, orang mengaku perkataannya lebih mulia pada Nabi, kerana dia tidak faham pada tiga asas ni. Tak faham pada tiga asas perbuatan, perkataan dan pengakuan Nabi. Jadi apabila kita faham, maka kita tidak terlibat dan tidak mudah orang panggil mempercayai dengan satu, orang panggil kefahaman, ataupun satu orang panggil pengakuan yang dikeluarkan oleh umat-umat ataupun manusia yang klaim atas dirinya menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat bagaimana ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka yang mana seumpama nak menyerupai cara Nabi SAW bawa, maka masa-masa yang sama dia klaim dirinya lebih molek pada Nabi SAW. Ini agak bahaya kepada umat akhir zaman. Sedangkan kita berteras kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama' dan kias para ulama'. Bila mana ada kumpulan yang klaim dirinya lebih molek pada apa yang Nabi buat atas alasan hak Nabi tu dah expired, dah terlalu lama, atas alasan sahabat Nabi dah meninggal, atas alasan para tabi'in dah meninggal, atas alasan mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh para ulama mutaakhirin dalam masalah-masalah yang ditinggalkan oleh Nabi, maka mereka create satu kefahaman, satu kumpulan ataupun satu kelompok, konon-kononnya dialah yang memperjuangkan sunnah. Apa akan berlaku tuan-tuan? Maka tuan-tuan akan tengok bercelaru dalam masyarakat. Kecelaruan ini yang menimbulkan keraguan kepada orang awam, sehingga orang awam tak tahu nak milih jalan mana. Jalan mana yang betul, hak ni betul ke, hak ni betul ke, hak ni betul. Sehingga masyarakat hari ni tuan-tuan tak ada masa nak amal sunnah, hanya sekadar nak memilih mana betul. Bayangkan nak pilih, nak beramal ni tuan-tuan bertahun pilih, hak ni betul, hak ni betul, hak ni betul. Maka duk pilih begitu, hari ni duk tengok hak ni betul tak betul, hak ni tengok silap orang, hak ni tengok. Maknanya seolah-olah kita duduk di fasa hari ni tak ada peluang untuk kita beramal dengan sunnah, hanya kita mencari masalah dalam orang mengamalkan sunnah. Apa timbul dia para hadirin sekalian? Timbulnya tuan-tuan tengok hari ni orang bercanggah dalam masalah-masalah yang mana merujuk kepada penyelesaiannya berlaku sudah lama. Kerana kita akidah ahli sunnah ni kita berpegang teguh, di antaranya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama dan kias para ulama. Kita mengambil apa yang ditinggalkan oleh para ulama kerana kita tidak sampai tahap kepahaman kita dengan para sahabat. Bukan setakat para sahabat, tabi'in kita tak sempat jumpa, tetapi kita hanya berguru dengan para ulama. Itu pun ada penyandaran dia dan ada dia punya orang panggil nasab dia sampai kepada para sahabat, para tabi'in dan para sahabat, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana kita belajar dalam keadaan sedemikian, maka kita berpandukan apa yang disebut terjemahan daripada kitab-kitab yang mana disahkan oleh para ulama, terutamanya yang membicarakan tentang sunnah Rasulullah. Ambil contoh Al-Kitabus Syama'ilul Muhammadiyah yang dikeluarkan untuk lebih kecenderungan kita mempelajari bagaimana susuk tubuh Nabi, bagaimana kitab-kitab yang kita selalu baca mengenai sirah Nabi. Itu lebih kepada untuk kita mengenali susuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya yang berlaku bila mana datang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibicarakan dalam masalah benda-benda yang membawa kepada khilaf, yang membawa kepada benda hak bertelagah di antara satu sama lain. Sepatutnya tidak wujud para hadirin sekalian, sebab kita hidup ni boleh dikatakan pada fasa berjauhan dengan Nabi SAW. Bahkan kita melihat para ulama-ulama dahulu, di antara ulama yang mana berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah, mereka tidak bertelagah dalam masalah-masalah, bahkan mereka menjaga supaya tidak menimbulkan kecelaruan kepada pengikut mazhab mereka sendiri. Sehingga mengikut-pengikut mazhab pada zaman dahulu tidak membawa kepada perpecahan, bahkan kita melihat keakraban, silaturahimnya, kehormatan ataupun kita kata meraihkan itu lebih tinggi.
Tetapi yang berlaku pada akhir ini bila menyambut Maulidun Nabi, yang dibesarkan itu perbezaan, tetapi persamaan tidak dibesarkan. Bila mana membesarkan perbezaan, tuan-tuan tengok apa yang akan berlaku. Maka adalah kelompok yang tidak bersetuju dengan kelompok yang seterusnya. Maka berlakulah pertelikahan. Di situ kita melihat seolah-olah menyambut Maulidun Nabi ini seolah benda yang keji, kerana ada kumpulan yang menentang golongan yang menyambut sebahagian di kalangan mereka. Apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Yang menyebabkan orang awam, kebanyakan orang akan timbul celaru. Mana satu betul? Ada kelompok ni mengatakan tak boleh buat, ada kelompok ni mengatakan boleh buat. Ada mengatakan yang ini tak boleh, ada mengatakan ini boleh. Yang paling kita bimbang bila mana orang awam, tahap kebiasaan orang ramai dah mula memberani dan menghukum, itu bahaya. Dah mula berani dan menghukum, bahkan berani untuk meletakkan satu perkara yang paling buruk dalam hidup dia, yang tidak dibenarkan oleh agama, bahkan Islam tak suka jenis macam ni. Apa maksud dia? Orang suka dah mula nampak untuk nak menghukum individu atas kefahaman apa yang dia ada. Siapa dia? Dia bukan seorang mujtahid. Apatah lagi dia nak mengeluarkan fatwa. Tak boleh, hanya sekadar kefahaman dia. Maka dia menghukum orang ni bid'ah, orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni salah. Siapa yang betul? Dia yang paling betul. Maka justru mengambil keputusan, dia tidak nak bersama dan dia mengasingkan diri. Maka golongan ini cepat terpengaruh dengan ajaran menyeleweng. Apa mereka cari? Shortcut dia. Timbullah kefahaman milah Abraham, milah Ibrahim itu kan, nak ampun dosa pergi jumpa dengan fulan bin fulan, konon-kononnya dialah boleh mengampunkan dosa manusia. Nak bercampur dah dengan orang masjid surau ni, kerana mereka akan puak-puak masjid surau ni mengamalkan paling bid'ah paling banyak. Tuan-tuan sino ni, bukan ustaz nak sebutlah, kalau Selangor Maulidun Nabi bolehkan dikatakan 99% masjid buat meraihkan Maulidun Nabi dengan perarakan dan sebagainya, betul tak? Kenapa kita tidak boleh menghormati? Sedangkan kalau kita kata ginilah, tuan-tuan, duduk dalam sebuah negeri kita tertakluk dengan majlis fatwa. Kenapa kita tidak menghormati majlis fatwa? Sehingga ada fatwa-fatwa lain yang dikeluarkan. Menyebabkan apa berlaku? Dalam masyarakat yang timbulnya, masyarakat tidak memahami sebenarnya hukum, tetapi mereka lebih suka menghukum orang. Orang ni bid'ah, orang ni bid'ah, orang yang ni bid'ah. Sehingga mereka mampu dan mereka berani, tuan-tuan. Mereka berani menghukumkan wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mereka ini yang buat perkara yang dilarang oleh Nabi, benda bid'ah, benda baru yang diada-adakan. Mereka berani menghukumkan wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Siapa mereka yang menghukum orang ini masuk neraka Allah? Walhal mereka di segi kefahaman agama tidaklah setajam para ulama. Ulama tak hukum. Ulama tak hukum, tapi orang awam berani hukum hari ni, yang meletakkan kelompok ni kelompok syurga, kelompok ni kelompok neraka, kelompok ni kelompok yang buat bid'ah. Ni kesilapan yang berlaku. Tidak ada makna Maulidun Nabi, cinta pada Nabi, tapi masih ada di kalangan umat Nabi masih menghukum orang lain di kalangan mereka mengikut sedap kefahaman mereka. Ini penting para hadirin sekalian. Kita nak keluar daripada berlakunya permasalahan ini, kita kena faham dalam konteks kita berinteraksi dengan sunnah. Kalau kita faham yang tiga yang ustaz sebut, aqwal wa af'al dan takrib daripada Nabi, insya-Allah kita pergi buang di tempat mana pun kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng. Bila mana kita tak faham dalam tiga isu ni, maka kita letak tempat yang baik sekalipun, kita cenderung kepada benda yang dilarang oleh Allah, kerana kita tak faham asas. Di sudut bagaimana kefahaman kita ini perlu kepada, pertama, mencari ilmu ataupun perlu kepada mengaji. Dia belajar tak cukup dengan membaca, tuan-tuan. Ada orang membaca tu bagus. Bukan nak kata membaca tak bagus, tapi dalam soal ilmu agama tak cukup membaca. Dia ilmu ni innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni kena berguru. Kalau tuan-tuan baca sekadar baca tu bagus, tapi tuan-tuan nak mengolahkan masalah, nak keluarkan masalah, nak menyelesaikan masalah, tuan-tuan takkan boleh. Tuan-tuan Google macam mana hari ni pun, tuan-tuan baca dalam Google macam mana ada, tapi kefahaman kita tidak sama seperti mana yang dikarang oleh para ulama dalam kitab tersebut. Dia duduk cerita lain, kita faham lain. Dia duduk mengolah isu lain, kita faham lain. Ibarat ustaz nak cakap hari ni, kita suka dengar video hot cut pendek. Video pendek ni kalau tuan-tuan dengar bahaya tau, bahaya. Tuan-tuan dengar hanya sekerat. Hari ni orang suka skip. Ambil hot pendek je, ambil hot pendek apa contoh, ustaz buat contoh. Jangan biarkan kahwin lebih pada seorang, nanti begini. Dia dengar waktu, maka isteri pun dengar, isteri kata jangan kahwin lebih pada seorang, hukumnya haram. Walah tak boleh kahwin tu kerana apa? Dia tak boleh berlaku adil.
Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Sekiranya kamu tidak berlaku adil, seorang pun dah cukup. Tapi dia dah sebut hopak tadi, dia dah nampak jangan kamu kahwin melebihi seorang, nanti kamu ini berlaku kezaliman. Walau dia tak tahu sebab apa zalim, kerana tak mampu. Tapi kadang-kadang orang dengar yang sikit pendek tu, jangan bang, ada satu video ustaz ni cakap tak boleh. Ustaz ni cakap tak boleh, kalau abang buat macam ni, abang ni akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Tak boleh duduk bawah payung mah, bukan payung mah, payung hujan pun belum tentu lagi. Tapi dek kerana video pendek yang di-create oleh individu, dia sebarkan. Sebab hari ni video tak boleh panjang, sebar, benda ni sampai semua. Ingat tak dulu Tuan Haji, asalkan malam Jumaat ada aja video nurse dua orang, nurse hak comel, gambar nurse kan, hak pakai baju putih, nurse ke apa, dia hak kerja hospital nurse kan. Dia pun create situ anak siapa dia, wallahu a'lam. Dia ambil gambar nurse dua orang anak dara comel, dia kata bang, malam ni malam Jumaat jangan lupa balik awal tahu. Siapa dia mula-mula pencetus kepada gambar tersebut, maka viral gambar tu. Asalkan kami malam Jumaat mesti sampai dalam grup gambar tu. Isteri kita pupuh juga gambar tu kepada kita, bang jangan balik lewat malam ni gambar tu. Tuan-tuan tahu tak, sekiranya susuk tubuh badan tahu gambar dia di viral, dia marah tak? Cuba jawab. Kena anak kita, orang viral gambar anak kita. Anak kita kerja nurse dan buat situ caption dia, bang malam ni malam Jumaat jangan lupa balik awal. Marah tak kita? Marah. Siapa pencetus mula-mula? Orang yang mencipta benda macam tu, dia akan ada share juga di antara perkara yang dilarang oleh Allah. Sama juga kita ni, kadang-kadang create video tujuan apa? Kalau tujuan nak mengelirukan orang, nak mempelagakan di antara asatizah A dengan asatizah B, apa yang berlaku? Tuan-tuan lebih suka melihat masyarakat berpecah daripada bersatu. Kalau nawaitu kita macam tu, tak ada guna kita menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh lagi kalau kita nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita melihat di dalam konteks kita berbicara dengan berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ustaz nak sebut dengan beberapa perkara dengan masa yang ada pada tengah hari ini. Pertama, kita tahu apa yang disebut dengan syumun ataupun kita kata komprehensif. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada penyampaian Nabi ni dalam bentuk kesyumulan yang Nabi bawa. Dia penuh dengan komprehensif, macam mana yang disebut sunnah tadi, baik dari segi aspek kehidupan, baik dari segi lahirnya manusia sampai kepada mati manusia. Itu sunnah ada di dalamnya. Bagaimana kalau kita nak memahami sehingga ke dalam kehidupan kita ni ditiupkan roh sampai kepada mati. Di situ kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala membekalkan kita dengan beberapa perkara. Maka bila mana kita faham, kita berjanji dengan Allah, kita buat satu perjanjian khusus, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita faham ini janji kita dengan Allah, walaupun tidak secara bertulis, tapi realiti hakikat itulah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana insan yang tahu dalam konteks dia hamba Allah, umat Nabi, mereka tidak akan langgar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, kehidupan kita ni para hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah, dia panggil hidup kita dengan keadaan, dia panggil ada keseimbangan. Dia tidak boleh terlalu ekstrim, tak boleh. Keseimbangan dengan arti kata meletakkan, menitik beratkan kehidupan keseimbangan duniawi ukhrawi. Ada orang yang faham tinggal dunia ambil akhirat pun masalah juga. Mencari nafkah wajib. Suami bekerja mencari nafkah itu wajib. Tetapi dik kerana kurang fahamnya agama, beribadah 24 jam tapi bekerjanya tidak. Apa berlaku? Perpecahan, perceraian rumah tangga. Atas alasan apa dia? Oh, suami isteri tak boleh nak mendengar kata suami. Isterinya kata, bang, 25 hari bulan sewa rumah kena bayar. 25 hari bulan anak sekolah agama kena bayar. 25 hari bulan transportation anak kena bayar. Nak apa duit mana? Kalau abang tak bekerja, abang duduk semayang, duduk berzikir, tu bagus. Bukan tak bagus. Tapi kenapa abang memilih kefahaman cara macam tu? Oh, dia kata apa dia? Rezeki minallah. Oh, rezeki minallah. Awak tak percaya pada rezeki Allah, awak akan kufur. Oh, ni bahaya. Katanya isteri, bukan saya tak percaya pada hamba berusaha, pada Allah memberi. Ada orang duk faham begitu. Dia pun meninggalkan hubungan dia dengan manusia, dia duduk sorang-sorang, dia beruzlah lah. Masuk dalam bukit, pikul kayu, bawa kain pelekat, bawa baju tidur, bawa beras, bawa apa-apa, dia duduk dalam bukit sorang-sorang. Ingat nak masuk syurga ke orang macam ni?
Sedangkan hubungan dengan manusia, anak isteri macam mana tak ambil tahu. Apa maksud dia faham tak? Keseimbangan bermaksud memastikan supaya tanggungjawab kita di dunia itu direalisasikan dengan baik dan memastikan dia tidak ada masalah selepas mati. Patut kan disebut pepatah Arab kata, kematian kamu ni meninggalkan harta lebih baik, kematian kamu ini tidak meninggalkan harta memberi bami akan jadi masalah kepada keluarga kamu. Apa maksud dia? Harta di sini ialah pertama meninggalkan ilmu. Ilmu tu harta. Jangan duk dapat harta duit saja. Ilmu tu salah satu harta sebenarnya. Antaranya harta apa dia? Tempat untuk dia meneruskan kehidupan. Itu harta. Apa kita kata hari ni? Orang tua tinggal tapak rumah. Itu makna harta. Tapak rumah dah. Bayangkan kalau tinggal tapak rumah tak ada merempuk anak, apa akan berlaku? Hak tu orang tua kita dulu walaupun ada sekapi tanah bagi pak. Hak ni hak lu, hak ngah, hak su, hak cik. Bagi pak orang. Dah pandai-pandai lah kau orang tapak rumah ada, nanti kau buat sendirilah. Apa maksud dia? Dia tikut bimbang lepas ni daripada dia mati takut anak ni susah bermaksud bergaduh dalam merebutkan harta. Bagi siap-siap. Hak tu faraid itu datang. Kefarduan membagi harta tu datang supaya pergaduhan tidak berlaku. Tapi dik kerana kurang faham, mau tinggalkan semua. Hak ni masalah. Dia perlu difahami para hadirin sekalian. Nah, insya-Allah cukup sekadar itulah, tentang kita akan sambung pada masa akan datang. Waktu zuhur pun dah masuk insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya mohon maaf. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, ustaz ajak tuan-tuan, imarahlah rumah Allah masjid terutamanya dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita keluar daripada tak tahu kepada tahu. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala memberi pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.